أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم والعمل وأخرجنا من ظلمات الوهم والضل والجهل وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم علمنا الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله توكلت وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فقال المصنف الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمز بن عبد الله التركماني الفارقي الشافعي الدمشقي الشهير بإمام الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الكبيرة السادسة والعشرون القاضي السوء. Baik, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik daya inayahnya. Alhamdulillah. Lagi sekali kita dijemput pada malam ini untuk bersama dalam majlis ilmu membincangkan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah. Kita masih lagi membincangkan dosa besar yang ke-26 ke surat 123. Tajuknya adalah Al-Qadi As-Su. Al-Qadi As-Su, yakni pemimpin ataupun hakim ataupun qadi, pemimpin agama, hakim atau qadi As-Su, yang jahat. Baik, ada lagi beberapa dalil dan nas yang telah ditulis oleh Imam Hafiz Zahabi dalam bab ini. Baik, sila rujuk. Kita akan baca sikit lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Baik, saya ajak tuan-tuan dan puan-puan ikuti tilawah ini, ikuti bacaan ini. Sila semak surah Al-Baqarah ayat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يلعنهم الله
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Baik, sila semak terjemahan ayat 159 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk atau hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan sekalian makhluk. Baik, alhamdulillah, itu adalah terjemahan pada ayat yang telah kita baca tadi. Baik, kalau kita rujuk kitab tafsir tuan-tuan dan puan, orang-orang alladzina yaktumun, yang menyembunyikan ma anzalna minal bayinat, keterangan-keterangan yang jelas daripada Allah yang ada dalam kitab-kitab suci. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani di kalangan pendeta Yahudi dan juga pendeta Nasrani. Al-ahbar wa ruhban, al-ahbar pendeta-pendeta Yahudi, ruhban rahib-rahib, padri-padri Kristian. Baik, Allah melaknat mereka sebab apa? Sebab apa Allah melaknat mereka? Sebab mereka menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka? Kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupanya sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dan sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Nabi dilahirkan di Mekah, sudah ada keterangan yang jelas tentang diri kerasulan ataupun diri Rasulullah SAW yang nanti akan dibangkitkan atau dibiasahkan di kalangan Arab yang menjadi Rasul yang terakhir. Dan keterangan itu ada dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Sudah ada keterangan itu dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maknanya al-ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, war-ruhban, padri-padri Kristian ni, mereka tahu. Mereka tahu tak? Mereka tahu tentang apa? Tentang kerasulan Rasulullah SAW. Mereka tahu bahawa akan datang ada lagi seorang Nabi yang terakhir, dan Nabi itu pula ada di kalangan orang Arab. Walaupun mereka tahu bahawasanya Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah itu kebanyakannya daripada Bani Israel, keturunan Yahudi. Pada masa yang sama mereka juga jelas dan tahu bahawa akan ada seorang Nabi berbangsa Arab yang akan diutuskan oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka sembunyikan kebenaran itu, maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Apa kaitannya ayat ni dengan tajuk kita pada malam ni? Apa kaitannya? Hakim, qadhi, yang sepatutnya atau sewajibnya bagi mereka menegakkan kebenaran, sebab mereka tahu itu benar. Tetapi bila mereka memilih jalan mengkhianati kebenaran, maka pada masa yang sama mereka telah mengkhianati amanah yang telah pun difardukan oleh Allah dan juga Rasulnya kepada mereka. Al-hakim dan qadha. Hakim ni adalah mereka yang memutuskan hukuman. Qadha, mereka juga yang menentukan hukum hakam. Jika yang dihalalkan oleh Allah mereka katakan haram, jika yang diharamkan itu dikatakan halal, maka mereka telah menyembunyikan kebenaran. Laknat Allah ke atas siapa? Ke atas orang yang zalim, yang menyembunyikan kebenaran. Sebelum tu Allah telah melaknat al-ahbar dan ruhban, ahli-ahli agama di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Baik, akan ada juga laknat Allah sekiranya di kalangan umat Rasulullah SAW ini yang Allah berikan ilmu pengetahuan dalam agama dan kewajipan untuk mereka menegakkannya, menzahirkannya, menyebarkannya, dan mereka menyembunyikannya, maka laknat itu juga akan terkena. Laknat ni kutukan, kita sebut laknat dalam bahasa Arab. Laknat kutukan daripada Allah kepada siapa? Kepada hakim, kepada qadha yang tidak menzahirkan kebenaran. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah, itu adalah sedikit pencerahan pada ayat ini. Baik, kita nak bincangkan di sini tentang qadha as-sud,
ya, hakim yang jahat ini berdasarkan daripada pengamatan dan juga riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Sila rujuk tuan-tuan dan puan sambungan perbincangan dalil atau nas yang ada dalam kitab ini. Hadis ini direkodkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang tidak memuaskan hatiku ini melihat kepada penilaian Imam Hafiz Az-Zahabi, ya, daripada Talhah bin Ubaidillah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Maksud hadis, Allah tidak menerima solat pemimpin yang berhukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak terima solat. Baik, kita buka kitab-kitab hadis dan kita rujuk hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Kita akan jumpa beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala an yang direkodkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabul khamar rajul min ummati, la yashrabul khamar rajulun min ummati wa yaqbalullahu minhu salatan arba'ina yawman. Dalam riwayat Imam Muslim pula, man ata arafan wasala an syai' lam yaqbalullahu salatu arba'ina lailah. Kedua-dua hadis ini sahih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umatku jika adalah yang minum arak, jika adalah di kalangan umatku yang minum arak, Allah tak akan terima ibadat solatnya selama 40 hari. Dalam riwayat ini pun banyak riwayat, ada kata satu deguk minum arak, ada kata mengamalkan minum arak. Minum arak ni hukum dia dosa besar, haramlah, haram, termasuk dalam kabair, termasuk dalam kabair, dosa besar, ya. Maksud hadis tadi yang mengamalkan, yang kita panggil orang yang tegar minum arak. Baik, dalam riwayat lain sebut satu deguk saja minum arak, Allah tak terima amalan solat. Solat, kalau kita nak kiaskan, kalau nak dikiaskan dengan yang lain, maka fardu-fardu lain masuklah. Tapi tak ada ulama qiyas lah. Saya kata itu di antaranya panduan. Kalau Nabi sebut bab solat saja itu fardu kan, maka bab-bab yang lain yang fardu pun boleh masuk dalam tu juga. Tapi kita bincangkan khusus kat sini tentang hadis tadi, iaitu solat Allah tak terima orang yang minum arak. Satu hadis yang lain riwayat pada Imam Muslim, di kalangan umatku siapa yang datang bertemu dengan tukang tenung nasi, tukang tilik, nak tengok nasi lah, nak tilik nasi, wasala an syai', lalu dia tanyalah tukang tilik tu, tukang ramalan lah, ya? Meramalkan masa depan yang mungkin, dia nak tahu kehidupan yang akan datang macam mana, berjaya ke tak berjaya, jadi jutawan ke tak jadi jutawan, katakan, ya? Dia tanya, ya? Dia tanya, datang jumpa dan tanya, ya? Nabi SAW kata Allah tak terima amalan solatnya 40 malam, arba'un laila wa arba'un yaum. Dalam hadis tu ada dua, 40 hari 40 malam. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Imam An-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata maksud hadis tu, maksud Nabi tadi bukanlah maksudnya adam bi sihhati as-salah, bukan maksudnya orang itu solatnya tak sah dari sudut hukum fiqh. Macam ni, seorang yang mungkin minum arak tapi dia pun sembahyang juga, dia jaga segala rukun solatnya dan jaga syarat-syarat sah solat. Seorang yang solat, jika dia menjaga rukun, jaga ni maksudnya dia sempurnakan rukun lah, kan? Dia buat semua rukun, yang sunat pun dia buat, dan dia jaga pula syarat-syarat sah solat. Solatnya sah atau tidak sah? Kalau dia solat sampai dia beri salam lah, sah atau tidak? Mengikut pandangan fiqh,
Sah tak? Sah solatnya. Mungkin ada orang yang buat maksiat berterusan dengan maksiat, hari-hari buat maksiat. Maksiat besar lah tu, dosa besar. Berjudi, hari-hari berjudi. Tapi solat pun, solat juga. Judi pun kuat, solat pun kuat juga. Tapi bila solat dia ada ilmu, dia jaga rukun-rukun syarat-syarat, dia tahu kalau dia buat begini tak usah, kalau ditinggalkan salah satu rukun solat tak usah, dia tahu, dia buat. Baik, balik pada hadis tadi. Maksud hadis itu, kata Imam Nawawi, orang yang datang jumpa tukang tenung, tukang tilik nasi, dia tanya orang tu, Allah tak terima amalan solat dia 40 hari. Tadi orang yang minum arak, Allah tak terima 40 hari. Itu maksud tak terima tu bukan tak terimanya sahih di sisi hukum, tidak. Tapi tuan-tuan dan puan, lebih besar daripada itu ialah gini, yang tak terimanya adam qabul lihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Allah tak terima amalannya itu di sisinya, sehingga kan setiap ibadat solat yang dilakukan olehnya itu tidak dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni amalannya sia-sia, amalannya sia-sia. Pernah dengar tak satu hadis Nabi SAW? Nabi kata, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa ramai di kalangan umatku yang solat, tetapi dia tak ada nilai dalam solatnya, tak dapat apa-apa dalam solatnya, melainkan yang dia dapat hanya penat dia saja. Begitu juga betapa ramai rubbus sa'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Ramainya di kalangan umatku yang berpuasa, tapi tak ada nilai puasanya, melainkan dia hanya dapat menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Itu di antara hadis yang Nabi tunjukkan, tuan-tuan dan puan, tentang ibadat yang kita lakukan ini paling utama bukan menepati syarat rukunnya sahaja, tetapi yang paling utama adalah ibadat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ni hadis ni beri pengajaran macam tu, ya. Amalan yang diterima oleh Allah, yang akan dinilai nanti di hari akhirat macam mana? Sah ke tak sah sembahyang? Bukan sah tak sah solat. Dah tentu kalau tak sah solat tu tak ada pahala. Sekarang ni sahnya solat, solatnya sah, tetapi tak ada nilai, tak ada sawab. Baik, kata Imam An-Nawawi, disebut la thawaba lahu fiha, yakni Allah tak beri pahala pun setiap amalannya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya bincangkan sikit lagi tuan-tuan dan puan, ya. Pada malam ini berkaitan dengan qabul amal. Ini penting untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan. Kita hari ini kita bersolat. Contoh, bawa contoh-contoh lain mungkin puasa lah kot. Biasa solat puasa, solat puasa. Daripada mula hari itu sampailah ke hari ini, mungkin dah puluhan tahun dah lah kita solat. Kalau yang dah 70 tahun, 70 tahun dah. Macam Cikgu Aziz kita ni dah 80 lebih, 80 dah, masuk 80. 80 dah. 80. 81 ke 80? Kalau 81 saya boleh tukar 18 tahun. Dia tak boleh tukar. Hari ni masuk 80. Oh, insya-Allah. Kebetulan pula tanya, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik, ialah kalau lagi berusia lagi lah lama kan dia bersolat. Baik, kita pasti ke tak pasti amalan solat kita itu diterima di sisi Allah Ta'ala? Sebelum tu jangan jawab lagi. Saya nak bagi tahu satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat yang sama yang bernama Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Ada satu hari Nabi tengok seorang lelaki. La yatimmu ruku'ahu wa la yanquru sujudahu fi solah. Nabi tengok seorang lelaki ni solat. Ketika dia bersolat, lelaki itu tidak ada tamakninah dalam rukuk. Tidak sempurna rukuknya, tak ada tamakninah dalam rukuk. Wa yanquru fi sujudi, dan ketika dia bersujud, sujudnya itu macam dia mematuk sesuatu. Baik, dalam hadis-hadis riwayat yang lain, patukan sujud, patukan dalam solat ni kan, patukan dalam rukuk, patuk dalam sujud tu disebut kanaqridik, seperti mana ayam yang patuk padi, ayam yang makan padi tu kan, patuk padi. Wa naqru
al-ghubab, al-ghurab, wa naqru al-ghurab, dan seperti mana al-ghurab ni burung gagak yang patuk makanannya. Maksudnya solat dalam keadaan cepat, tak sempurna tamakninah dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, duduk antara sujud dan sujud yang kedua. Nabi tengok orang tu buat macam tu. Kata siapa? Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Setelah selesai solat, Nabi kata kepada Abdullah bin Umar bin As, "Lau mata hadha rajul," kalau orang ni mati, ala halati hazi, dalam keadaannya macam ni, daripada dulu dia solat, bukan daripada muda-muda dia solat. Kalau dia mati dalam keadaannya macam ni, berapa lama dia solat? Ikut umur tadi. Kalaulah dia mati dalam keadaan ianya macam ni, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati bukan dalam keadaan berada millah Rasulullah, dalam syariat atau agama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang beratlah, sangat berat. Beratlah, berat. Sebab apa berat? Sebab Allah tak terima ibadat solat. Dalam bab rukun. Tadi Nabi sebut dalam bab rukun kan? Tak sempurna rukuk, sujud cepat, tak sempurna juga tamakninah. Itu dalam bab rukun kan? Okey. Allah tak terima. Kalau tak sah dah, memang Allah tak terima dah. Sekarang sah pula, tapi Allah tak terima juga. Riwayat yang lain, innar rajula la yusalli solah sittina sanatan. Nabi kata ada seorang lelaki yang dia bersolat 60 tahun. Cikgu Ruslan 60 tahun. Cikgu Ruslan berapa tahun? 61, 66. 66 tahun ya. 66 tahun. Yang ni 60 tahun. Cikgu Ruslan senior lah. Saya ambil yang muda-muda sikit lah. Yang muda-muda sikit. Yang muda ni sebelah kanan saya. Baru 12 tahun. 12 tahun. Nabi kata, ya Allah, seorang lelaki yang solat, salli solat 60 sana, 60 tahun, ma yaqbalu minhu salatun, satu solat pun Allah tak terima. Satu solat pun Allah tak terima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 60 tahun solat, satu solat pun Allah tak terima. Mungkin juga yang Allah tak terima tu solat sunat, termasuknya sekali solat sunat. Solat fardu dah tentu lah. Cuba bayangkan 60 tahun. 60 tahun, berapa kali kita bersolat? Sejak umur kita balik. Ya? Saya sebut kita bukan dalam ni, maksudnya kita ambil iktibar lah. Kita ni kita ambil iktibar. Walaupun hadis ni katakan mauquf kepada Abu Hurairah yang sebut, ya, riwayatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, lalu sahabat tanya, wa kaifa yakunu zalika, macam mana boleh berlaku demikian ya Rasulullah? 60 tahun solat, Allah tak terima solat dia. Satu solat pun Allah tak terima. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, berat tak? Berat, sangat berat. Bukan kata berat, sangat berat. Tak terpikul tuan-tuan kalau kita anggap dia itu sebagai satu bebanan yang ada ciri jisimnya tuan-tuan, ya. Tak terpikul lah mana solat tu. Berat sangat. Allah tak terima pula. Lagilah Nabi kata la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala khusyu'aha. Ada 4 perkara yang Nabi sebut. Pertama, sebab orang ni solat tadi tak sempurna rukuknya, tak sempurna sujudnya, tak sempurna dirinya. Rukun-rukun tu Nabi sebut rukun-rukun, rukuk, sujud, kemudian berdiri, tu rukun. Yang keempat Nabi sebut tak sempurna khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tak khusyuk. Hati tak khusyuk. Baik, kalau hati tak khusyuk, habis amalan kita. Baik, berdasarkan daripada teks hadis ini, zahaba
al-ulama ila anna al-'abda la yusaba ala salatihi. Para ulama telah mengambil pandangan berdasarkan hadis ini, mereka berijtihad bahawa seseorang yang bersolat ni Allah takkan kira pahala illa ma aqila minha, kecuali pahala yang Allah beri mengikut kadar hatinya yang khusyuk dalam solat. Allah takkan kira kecuali yang dikira kadar kekhusyukan hati. Kalau sebut kadar khusyuk hati, kita letak 100%. Mungkinlah yang kita khusyuk dalam solat maghrib 3 rakaat tadi, mungkinlah 99.9%. Itulah pahalanya. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah lah, sebab kita jaga rukun, jaga semua syarat semua. Baik, yang jaga rukun syarat semua ni dalam solat tadi 50% saja yang hati tu ingat Allah, hati ingat akhirat. Hati bila ingat akhirat tu ingat Allah lah. Hati bila ingat mati pun ingat Allah juga. Dia kata dalam solat, ustaz saya ingat nak mati. Tak apa, itu pun dikira khusyuk, sebab ia ingat akhirat. Dalam solat, dalam sujud, saya ingat alam barzah ustaz. Tak apa, itu hati ingat akhirat, ingat Allah. Tapi kalau dah berdiri, rukuk, sujud, ingat kebun dia je. Ingat kebun, ingat kambing dia je, ingat itik dia saja. Minta maaf jangan kita sebut ni, sebab ia ada di sekeliling kita. Yang pecen-pecen dengan kebun lah, yang kerja dia dengan kerja dia pula, ya, ingat kerjanya saja. Hati tak khusyuk kan? Hati tak khusyuk. Solat jaga tak rukun dia? Rukun jaga. Rukun jaga. Sempurna rukun dia. Tapi hati tidak. Rupanya tak dikira juga berdasarkan teks hadis tadi. Wa dhahaba jumhur ulama ila anna adam wujubil i'adah. Berdasarkan teks hadis ini, para ulama jumhurnya, majoriti menyatakan bahawa orang yang solat jaga rukun, jaga syarat, solatnya sah di sisi hukum fiqh, tetapi hati tak khusyuk, adam wujubil i'adah, dia tak perlu ulang solat. Dia tak perlu ulang solat, sebab solatnya tak batal, solatnya tidak batal. Faham tak? Katakan dia solat maghrib 3 rakaat sampai bagi salam sama dengan imam, lepas beri salam baru teringat, ya Allah ya Tuhan aku, sejak daripada mula takbir sampai beri salam aku tak ingat Allah, hatiku lain yang aku ingat, dunia aku pula. Ingat dunia dia, ingat bisnes dia, ingat perniagaan dia kan, macam-macam dia ingat yang menguntungkan dia. Jadi dia tak perlu bangun ulang semula solat, tak perlu solatnya sah tak? Solatnya sah. Tapi kalau dia nak ulang, bukan sebab keperluan untuk dia ulang atas hukum fiqh, boleh tak boleh? Boleh, sebab hati dia tak puas, dia nak solat lagi sekali, tu tak apa. Baik, yang batal tadi tu bukan batal hukum, sah atau tidak. Yang batalnya adalah la sawabulah fiha. Kata Imam Nawawi, solatnya, ibadatnya tidak ada pahala. Yang batalnya adalah pahala yang batal. 60 tahun Nabi kata Allah tak terima. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, ada seorang lelaki, saya sebut lelaki sebab saya lelaki, saya tengok kan, kita tengok lelaki masuk dalam masjid dan solat. Saya lihat lah, susah juga ni, pasal lelaki pun 70 lebih lah umur dia, 70 lebih lah umur dia. Dia solat, bila dia solat berdirinya sempurna, bila time rukuk dengan i'tidal la tama'ninah, telah tidak ada tama'ninah, la tatma'inna qul, hati dia tak tenang, mungkin kot sebab tu tak ada tama'ninah, maka solatnya tadi cepat. Berdiri okey, baca Fatihah mungkin okey lah, sebab berdirinya pun kadar berdiri yang betul. Bila time rukuk saja nak bangun i'tidal, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, tak ada tama'ninah dalam rukuk. Sami'allahu liman hamidah, tak sempat nak berdiri tegak betul-betul, tak sempat mungkin nak juga doa kot. Dalam tu kan kita sunatkan doa.
Terus dia sujud. Bila time sujud, oh bagus, punya lama dia sujud. Ini solat sunat. Kebetulan pula saya kat belakang, dekat depan, saya nampak sujud lama, bukan main lama dia sujud. Kalau kita sujud mungkin kadang 3 kali baca tasbih, 5 kali baca, atau 7 kali, tu kira panjang dah lama dah tu. Tapi sahabat kita ni mungkin saya kata lebih 21 kali kot, punya lama dia sujud. Kita pun jadi risau, lama sangat sujud ni, kok pengsan ke apa? Tak, memang dia sujud lama. Bila dia bangun dia sujud, duduk antara dua sujud, tak sempat nak duduk betul-betul, tak ada tamak-ninah, dia sujud lagi sekali. Okay. Saya kata sudah dah, macam mana nak buat ni? Dah 70 lebih umur dia. Tuan-tuan puan-puan ingat balik hadis tadi. So Nabi kata, macam mana sahabat ni 60 tahun solat, Allah tak terima solat. Kemudian Nabi tengok pula ada seorang sahabat, dia solat rokok tak ada tamak-ninah, begitu juga sujud tak ada tamak-ninah. Nabi kata kalau mati macam ni, habislah kau, habis dah, tak ada apa dah. Ini cerita pasal solat ni, pasal hakim yang zalim ni, Allah tak terima solat dia. Ni macam ni lah, hakim atau qadi ni takkan dia tak jaga sembahyang dia lebih arif daripada kita, dia lebih tahu daripada kita rukun-rukun, syarat-syarat, takkan dia tak tahu. Tapi kezaliman dia, dengan dia menyembunyikan kebenaran dalam agama ini, maka dengan sebab itu Allah tak terima amalan solat dia. Baru solat, kalau kita qiyas dengan yang lain, dengan puasanya macam-macam lagi, macam mana nak buat? Berat tak? Sangat berat. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, sayati ala nasi zaman, akan datang ada satu zaman, wahum yusallun la yusallun, akan datang, kata Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, akan datang satu zaman nanti kamu akan lihat di kalangan umat Rasulullah SAW ni ramai yang solat, tapi Allah tak nilai solat. Yusallun, mereka solat, wahum la yusallun, tapi mereka tak bersolat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dua maksud. Pertama, mungkin mereka ini tak belajar tentang kaedah solat sampai tak tahu rukun, jadi ramai yang solat dalam keadaan jahil, Allah tak terima juga. Yang kedua, hilang khusyuk hati ketika berdiri solat, pun Allah tak terima juga. Ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu, kata Nabi, maha sempurna, maha baik, dan Allah tak akan terima amalan-amalan hambanya yang dilakukan oleh hambanya jika amalan itu tidak sempurna atau tidak baik. Kerana Nabi SAW yaksuru, banyak, kasiran, banyak sangat Nabi SAW ni, ma yaqdu lahu liqabul amalihi. Nabi SAW sangat jaga, bagi perhatian tentang amalan Nabi, bagaimana Allah terima atau tidak terima amalannya. Sampai Nabi SAW satu ketika, tuan-tuan dan puan, ketika Nabi nak melakukan korban, Nabi nak lakukan penyembelihan, Nabi kata apa? Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian baru Nabi sembelih. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, dengan nama Engkau ya Allah, bismillah, aku mohon terimalah amalanku. Kalau Nabi tak sebut terimalah amalanku pun tak apa, sebab Nabi, amalan Nabi kan ikhlas kan. Tapi kenapa Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma, bismillah, taqabbal min Muhammadin, taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Terimalah pahala ni daripada sembelihan ni ya Allah, untuk aku dan juga untuk umatku. Nabi kalau tak sebut pun tak apa, taqabbala, tapi Nabi ajar kita sebut. Allah pun ajar kita dalam Quran, tentu pun kalau baca ayat Quran berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah zuriatku ya Allah di kalangan mereka yang melakukan solat, di kalangan mereka yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah doaku ya Allah.
Nabi Ibrahim tak sebut taqabbal pun tak apa, sebab dia Nabi. Dan kita tahu dah amalan ni tiada bercampur ataupun tidak ada unsur-unsur yang boleh merosakkan, seperti elemen syirik dan sebagainya. Nabi, tapi minta juga pada Allah agar Allah terima. Betul tak? Baik, balik pada perbincangan tadi. Para ulama menyatakan bahawa seseorang itu apabila ia bersolat, maka akan dinilai pahalanya mengikut kadar kekhusyukan hatinya. Dan ini telah didasarkan daripada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli al-'abd, yakni solat, illa ma kutiba lahum minha ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bersolat, Allah akan nilai pahala daripada solatnya itu mengikut kadar kekhusyukan hatinya, sama ada 1/10, 1/10, 1/10. Kalau kita boleh bagi 10/10, 1/10. Mungkin 1/10, satu bahagian daripada 10 bahagian. Satu bahagian daripada 10 bahagian dalam solat yang hatinya khusyuk, maka satu bahagian tu lah. Mungkin bahagian pertama tu ketika dalam berdiri kot, atau ketika mungkin rokok saja dia khusyuk, maka dikira masa khusyuk ketika rokoknya. Begitu bahagian-bahagian solat. Baik, Nabi kata 1/9, 1/9 atau 1/8 atau 1/7 subu'uha atau sudus 1/6 atau khumusuha ataupun 1/5 ataupun 1/4 atau 1/3 atau nisfuha ataupun setengah. Setengah. Baik, Nabi tak sebut lah. Ada yang tak dapat langsung, kita sebut lah macam tu. Cuma kalau kita qiyaskan macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, untuk solat selain daripada rukun, syarat kekhusyukan ni untuk solat. Ni saya sebut ni untuk solat. Betul-betul kita jaga. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan selain kita belajar bagaimana nak betulkan solat kita melalui kaedah-kaedah yang disebut oleh para ulama dalam mazhab kita, nak kena jaga rukun, syarat sebagainya kan, berdasarkan solatnya Nabi SAW. Selain daripada itu, nak kena jaga juga hati, nak kena latih hati supaya hati tenang ketika kita melakukan perbuatan solat. Kalaulah kita ada urusan penting yang berkaitan dengan dunia, yang kalau kita solat ketika itu hati tak tenteram dan tak tenang, dan jika ada ruang lagi masa untuk solat, maka buatlah dulu, selesaikan dulu urusan dunia tu. Nanti takut solat kita tak ada kekhusyukan hati kerana terlampau nak mengejar keduniaan atau urusan itu, sampai hilang khusyuk dan mungkin tak sempurna rukun. Bila kita teringat hari Nabi kita 60 tahun tu, berat sangatlah, sangat berat. Jadi kita muhasabah dirilah, saya untuk diri saya tuan-tuan, perempuan untuk diri tuan-tuan dan perempuan. Tenang, tenteram, ada tamakninah, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Okey. Seterusnya sikit perbincangan pada malam ni berkaitan dengan penerimaan amalan, qabulul amal. Ada satu ayat Quran Al-Karim, surah Al-Mu'minun ayat 60. Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, adapun orang-orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan hati mereka ini takut, hati mereka takut tapi mereka infak, hati takut, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah satu masa nanti, yakni mereka akan mati, mereka yakin mereka akan meninggalkan dunia ini.
Dan mereka ni selalu berinfak, selalu sedekah. Baik, hati takut ni apa? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut, tapi mereka bersedekah. Hati takut. Khaifun min raddiha wa adaiha, mereka ni takut Allah tak terima amalan sedekah tu. Mereka takut Allah tak terima sedekah itu, dan Allah tolak. Sedangkan sedekah ni banyak dah yang sedekah ni. Bayangkan daripada mula-mula kita sedekah dulu lah. Saya ingat kita daripada kita kesedaran bersedekah ni, daripada dulu sampai hari ni kita bersedekah, mungkin dah ribu-ribu ringgit dah. Mungkin ada mencecah sampai puluhan ribu, dah ratus ribu pun kan. Mungkin ada orang yang lebih lagi sampai berjuta. Allah kata hati mereka takut. Turunnya ayat ni surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 60. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hazil ayat. Dia kata, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yasriqun wa yaznun. Adakah yang Allah masukkan ayat tadi, mereka ni yang sedekah harta ke jalan Allah ni, dulunya ceritanya mereka ni orang yang minum arak dululah. Mungkin dia ada insaf dah, sekarang ni dah dia nak sedekah dah, ya? Dia ada nak buat kebaikan lah. Itu cerita dulu. Adakah mereka ini dulu orang yang mencuri? Ini semua dosa besar ni. Atau mereka ini orang yang berzina, yang mereka takut sangat ni? Nabi kata apa? Nabi kata, la Ibn As-Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, isteri Rasulullah SAW. Walakinnahum, tetapi mereka yang hati mereka takut, yang takut tu, humul ladzina yusallun, mereka ni orang yang beriman, yang soleh, mereka orang yang bersolat. Yusallun, sentiasa jaga solat. Oh yasumun, mereka ni orang yang selalu berpuasa. Orang mukmin yang selalu solat, berpuasa, dan mereka bersedekah, dan mereka takut. Wa yatasaddaqun, dan mereka sentiasa bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama Nabi kata, wa hum yakhafun alla tuqbal minhum, pada masa yang sama hati mereka risau kalau Allah tak menerima pahala daripada amalan sedekah mereka. Tuan-tuan dan puan, siapa ni? Siapakah mereka itu? Di kalangan para sahabat, min ashabin Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, dia sedekah seluruh hartanya ke jalan Allah, ya, pada peperangan terakhir, Ghazwatul Tabuk, ya, Ghazwah Tabuk, peperangan Tabuk. Dia sedekah semua harta. Umar Al-Khattab setengah daripada harta. Abdurrahman bin Auf dibawa lagi rumah dan sebagainya. Sayyidina Osman bin Affan macam-macam dibawa untuk agama kerana Allah Ta'ala. Kumpulan ini kumpulan yang selalu bersedekah, bukan selalu je, banyak pula bersedekah, dan hati mereka takut Allah tak terima. Qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq kata, inna lillahi amalan laylan la yaqbuluhu bin nahar wa amalan bin nahar la yaqbuluhu bil layl. Kata Abu Bakar As-Siddiq, di sisi Allah ni ada di kalangan hamba-hamba dia yang beribadat sepanjang hari waktu siang, dan Allah tak terima amalan itu. Di waktu malam pula banyaknya amalan dia buat, dan Allah tak terima amalannya di waktu malam. Siang pun Allah tak terima, malam pun Allah tak terima amalan. Wa huwa yakhaf alla yaqbalu minhu, dia takut bahawa Allah takkan terima amalan yang dilakukan olehnya yaumul hisab, pada hari hisab. Tuan-tuan perempuan, siapa yang takut? Abu Bakar As-Siddiq takut. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wailun li Umar, dia kata celakalah. Wailun dalam bahasa Arab ni maksudnya binasalah aku. Umar, wahai Umar, diri dia lah, wailun li Umar, binasalah diri aku ni.
Aku yang bernama Umar, dia kata, oleh ummati dan juga ibu aku, hancurlah. Illam yarhamni rabbi, kalau Allah, aku akan jadi hancur, amalan-amalanku akan jadi hancur kalaulah Allah tidak merahmati aku dengan menerima setiap amalanku yang kulakukan padanya. Kata siapa? Kata Umar, kata Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kunu, wahai sahabat-sahabat di kalangan tabi'in, nomor satu, hendaklah kamu betul-betul jaga liqabulil amal, jaga amalan kamu ni asyad ihtimaman, beri perhatian sama ada Allah terima ke tak terima. Jaga yang tu, jaga yang tu. Cuba tanya diri kamu dulu, setiap kali nak buat, lakukan sesuatu, atau setelah melakukan sesuatu amalan, Allah terima ke tidak amalan ni? Yang tu kena beri perhatian dulu. Minkum bil amal, daripada kamu fikir pasal amalan-amalan. Oh, banyaknya amalan aku hari ni, Quran ku 1 juzuk hari ni aku baca. Oh, rasa seronok orang dapat khatam Quran hari ni. Solat sunat tak tinggal hari ni pun. Setiap solat sunat yang bagi ni fardu tak pernah aku tinggal. Oh, bagus tak? Memang bagus kot. Tambah pula lagi solat sunat waktu malam, alhamdulillah. Witir aku 11 rakaat contohnya. Sayyidina Ali kata, yang nak kena beri perhatian betul-betul amalan tu, tanya tengok terima ke tak terima, Allah terima ke tidak, daripada sibuk untuk kita mengira kuantiti amalan kita. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, banyak lagi aqwal as-salafus salih, ya, laqad khafa, sungguh mereka ni takut. Takut siapa yang takut? Para sahabat, para ulama, ya, tabi'in, tabi'in. Dulu salafus salih disebut takut Allah tak terima amalan. Ya Cikgu Aziz? Allah biasa takut. Allah yang baik menyebabkan takut. Tapi yang biasa lagi takut. Itulah. Masya Allah tuan-tuan, sepatutnya umur kita macam ni, macam saya lah, ya, macam saya ni, saya kena fikirkan amalan-amalan yang saya buat ni, kalau tak banyak pun biarlah Allah terima. Bagaimana kita nak tahu Allah terima tak terima amalan? Yang terakhir, nak tahu Allah terima tak terima amalan, kita ambil sikit pandangan Ibnu Katsir apabila dia memberikan satu penjelasan tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Tuan-tuan puan baca lagi jemaat tu, ayat 110 yang terakhir, ayat 110. Ingat ayat tu, ingat 110 surah Al-Kahfi, ingat, faman kana yarju liqa rabbi, ingat ayat tu. faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Okey, ya. Allah berfirman, sesiapa sahaja yang mengharapkan, yarju, kita harap, semua berharap, saya berharap, tuan-tuan semua mengharapkan apa? Mengharapkan setiap amalan kita Allah terima. Takut nanti bila sampai ke alam barzakh, banyak ibadat solat kita bawa, puasa semua, sedekah lagi tak kira, silaturahim, macam-macam amal soleh kita bawa. Takut nanti gelap seperti gelapnya kubur. Dalam arti kata lain, dia tidak membantu seseorang itu ketika berada di saat-saat yang sangat dia memerlukan bantuan di alam barzakh. Takut Allah tak terima, tu maksud saya. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang sangat-sangat berharap untuk bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Allah redha, dia pun redha, Allah berikan pahala, dia pun redha dengan pahala yang Allah beri. Falyamal amalan salihah, yang pertama melakukan amalan salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yang kedua ikhlas hati, jangan syirikkan Allah. Ibnu Katsir dia kata, wa hadha ruknan, Allah dah bagi tahu dah di situ ada dua perkara asas, ruknan, rukun, dua perkara asas yang wajib kita jaga, yang wajib kita tahu, yang wajib kita sempurnakan. Al-mutaqabbal, dua rukun asas itu, dua asas tadi syarat kepada penerimaan amalan. Syarat amalan yang kita lakukan Allah terima dari sudut pahalanya.
Ya, bukan sekadar sah saja rukun syarat-syarat, tetapi nak tahu Allah terima tak pahala, Allah bagi tak atau Allah tak bagi. Baik, kata Ibnu Katsir, dua rukun itu adalah yang pertama ayyakuna khalisan, hendaklah hatinya ketika dia melakukan ibadat itu, solatnya, sedekahnya lah, kalau kata yang wajib zakatnya lah, kalau kata silaturahim lah kunjungannya untuk menghubungkan silaturahimnya, ataupun apa-apa pertolongan yang dibantunya, sama ada dalam bentuk material, dalam bentuk duit, benda harta, ataupun dalam bentuk keringat dan sebagainya, apa saja yang kita berikan, yang kita hulurkan, yang kita lakukan, hatta imatatul azan tariq, sehingga kan yang kalau kita tengok ada benda yang mengganggu perjalanan, kalaulah kita tak buang benda tu akan menyebabkan orang lain akan terkena. Contohlah macam ada duri ke di tengah jalan, atau batu yang menghalang, walaupun tak ada siapa lihat, kita nak pergi ambil kat batu tu ataupun duri tu atau apa saja yang menghalang tu, Nabi sebut imatatul azza, ya, buang sesuatu benda yang boleh menyakiti orang lain, itu menjadi iman daripada iman. Nak ambil benda tu saja, hati pun nak kena ikhlas. Walaupun RM1 nak masuk dalam tabung, kok rasa RM1 malu kalau orang nampak RM1. Ada orang yang malu nak masuk RM1 dalam tabung, tapi kalau 10 tu buka sikit, bagi nampak merah-merah sikit. Kalau yang 50 tu lagi lah, lambat sikit, kau selai tengok dulu betul ke 50 ni. Saya tak sebutlah orang sini kan, saya sebut di sini contohlah, kalau yang RM1 tu tengok kiri kanan, malu, takut orang tengok, sikit sangat sedekah. Kalau 10 tu banyak sikit, pasal seronok sikit sebab orang nampak. Kalau 100 lagi best. Ya. Lambat sikit nak masuk tu, lambat sikit, tunjuk dulu not 100 tu. Contohlah, hatta saya sebut ni, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, ayyakuna khalisan, hendaklah dilakukan itu khalis, suci, bersih, murni hatinya, tak ada campur dengan apa-apa pun. Jangan sebab itu dan sebab ini aku datang masjid, bukan sebab itu sebab ini, datang solat Jumaat bukan sebab itu sebab ini. Memang nak harapkan keredaan Allah, duduk dalam majlis ilmu nak dapatkan ilmu yang manfaat malam ni, walaupun banyak lagi urusan lain yang penting-penting juga di rumah kita dan di luar sana, tetapi kita pilih rumah Allah, datang duduk bersolat berjemaah dan berada dalam kuliah. Memang hati kerana Allah Ta'ala. Okay, yang pertama, ikhlas lillahi wahdah, sungguh-sungguh ya, hati ikhlas pada Allah. Macam tu juga saya ingatkan diri saya juga, sebab saya imam. Kau datang solat sebab imam ke sebab apa? Kalau sebab imam, datang bertugas. Tapi kalau sebab bukan imam, hari tak bertugas pun datang juga. Sebab apa? Sebab ada peluang untuk datang bersolat berjemaah. Contoh, ada kepentingan tak? Tak ada kepentingan. Cikgu Ibrahim datang solat, Cikgu Ibrahim, Cikgu Lan bertukar pula, ni Cikgu Ibrahim, ni mantan dulu AJK, mantan yang ni sampai sekarang ni, ya, masih bertugas dan datang masjid bersolat berjemaah. Tak kira mantan, tak kira semasa bertugas, datang kerana apa? Kerana tugas AJK. Datang bukan kerana AJK. Nampak tak tangan saya ni? Contoh-contoh. Tuan-tuan perempuan faham tak faham ni? Kalau buat sesuatu kerana Allah. Sebab ada masjid-masjid surau-surau yang kalau dia dulu pegang masjid itu, pelang surau itu, dia datang masjid, dia datang surau kerana dia bertugas, sebab dia AJK. Tak kira lah utama ke tak utama. Tapi bila dah tak jadi lagi AJK, dah terus hilang daripada masjid, dah tak nampak masjid dah, walaupun dekat masjid tu dengan rumahnya, walaupun 1 langkah 2 3 langkah sampai. Saya sebut ni umum, umum saya sebut ni. Masjid-masjid di seluruh dunia, bukan Melaka, seluruh dunia saya sebut. Nampak Allah dulu, bukan nampak jawatan dan kepentingan. Kalau nampak jawatan dan kepentingan, dah tak jadi AJK lagi, dah tak ada kerusi jadi sebagai pengurusi lagi, contoh, maka terus hilang daripada masjid. Contohlah, mungkin contoh ni tak buat tepat, tapi saya tengok dia mantan-mantan banyak, mantan-mantan. Tuan-tuan perempuan mantan
Alhamdulillah, sebab mereka datang bukan sebab tugas itu. Sudah tentulah tugas itu tanggungjawab, kena datang. Tapi ketika tak bertugas, satu contoh yang boleh kita kiaskan yang dengan yang lain. Yang pertama, yang kedua, kata Ibn Katsir, Allah dah sebut dah tu syarat Allah terima amalan tadi tu. Ya, buatlah macam mana amalan pun, kalau hati tak ikhlas Allah tak terima. Walaupun betul rukunnya, betul syaratnya, Allah tak terima. Yang kedua, kata Ibn Katsir rahimahullah taala, ayyakuna sawaban li syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni muwafiqan lis sunnah. Maka dia kena ada ilmu. Ibadat yang dilakukan itu mestilah sawaban li syariati Rasulullah, mesti bertepatan dengan syariat yang Nabi ajar. Sebab itu kita belajar bab solat daripada kecil-kecil sampai hari ini, kita masih belajar bab solat. Esok hari Ahad, malam Isnin, kita berkuliah bab solat. Kita bincang bab solat tentang rukun daripada kecil sampai hari ini tak habis-habis. Bukan sebab tak tahu, tuan-tuan perempuan datang, saya tahu yang tuan-tuan perempuan datang untuk belajar tu bukan sebab tak tahu, tetapi nak ambil manfaat daripada ilmu yang mungkin dulu kita belajar kita tak dapat itu. Mungkin duduk dalam majlis ilmu, duduk. Baru petang tadi lepas asar saya baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbaca pula hadis tu. Allah memang nak gerakkan hati baca hadis tu. Nabi kata ada ceritanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi berkuliah, sahabat-sahabat dah ramai duduk kuliah, Nabi datang 3 orang, ya. Yang seorang itu dia duduk dalam majlis ilmu, dia cari tempat yang kosong, dia duduk dekat-dekat dengan Nabi, dia nak ambil manfaat daripada ilmu yang Nabi sampaikan. Yang seorang lagi pula, dia malu tak duduk di kalangan masyarakat, dalam kalangan masyarakat yang ramai ini, maka dia pergi cari tempat-tempat yang jauh sikit daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi dia masih berada dalam majlis, dia dengar juga. Yang seorang lagi pula terus dia berpaling. Bila ada majlis ilmu saja, dia allergic. Bila dengar majlis ilmu, dia allergic. Dia tak boleh dengar majlis ilmu, maka dia pun berpaling. Dia melarikan diri, maksudnya dia tak berada dalam majlis ilmu tu. Nabi kata yang pertama itu rahmat Allah padanya, yang kedua itu Allah bagi juga rahmat sebab dia berada dalam majlis ilmu, yang ketiga itu hilang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah taala, itu di antara apa yang boleh kita ambil panduan dan iktibar, ya. Dan insya-Allah lah kita berazam sampai hari terakhir aku nak belajar lagi. Aku nak betulkan ibadatku, walaupun dah betul nak sempurnakan lagi. Kod-kod ada yang tak sempurna dan ada yang tak betul. Saya bila sembang bab ilmu ni, saya teringat yang sahabat kita yang dah meninggal berapa 7-8 tahun lepas. Anak dia ada kat sana, kat pintu sana, Abang Ghazali kita, Syekh Qasim tuan dia, 90 lebih tahun pun nak belajar lagi. Sampai telinga dia tak apa dengar dah. Beli alat pendengaran tu, datang lagi majlis ilmu, duduk dalam kuliah. Masya-Allah. Kita ni alhamdulillah bagi telinga ni boleh dengar baik lagi lah. Saya cakap ni perlahan tapi tuan-tuan puan dengar jelas lah. Jelas. Mana hebat lagi ya pendengaran tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sahabat kita tu Allah dah ambil sikit pendengaran dia masih lagi nak belajar, masya-Allah. Duduk kat depan-depan ni. Bila majlis ilmu dia kat depan, saya teringat dia sampai ni. Hari ni depan saya kamera FB Live. Depan saya. Masya-Allah. Kalau ada dia, saya dah tentulah kamera ni kat belakang dia. Allah ya raham dah. Jadi saya doakan untuk diri tuan-tuan puan-puan dan saya ni istiqamah, mudah-mudahan ya, kita ambil manfaat pada malam ni. Ada ayat Quran kita baca tadi dan juga satu hadis Nabi tadi, ya, mudah-mudahan memberikan peringatan yang baik untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Selepas ini kita betul-betul nak jaga ibadat kita supaya Allah tu terima, dan jangan kita persoalkan banyak mana aku buat, tetapi banyak mana yang Allah terima malam itu yang pertama. Dan pada masa yang sama kita nak belajar sungguh-sungguh, nak menghayati ilmu selagi mana kita masih hidup. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.